Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Sembang Study untuk siri keempat ni. Maafkan kami atas sedikit kelewatan, alright. Tapi insyaAllah hari ni kita sedikit lambatlah dalam 14 minit. Tapi insyaAllah hari ni seperti yang kita janjikan, kita bawakan rakan baik kami, alright, daripada IIUM, iaitu Dr. Siti Fatimah Abdul Rahman, yang mana tajuk pada hari ini adalah menerbit ketika PhD, pengalaman dan cabaran. So saya rasa ini perkara yang menarik juga untuk dibincangkan. Dan tak lupa juga bersama saya juga rakan saya Dr. Hawati. Alright. Hai Dr. Hawati. Hai, Assalamualaikum. Sepatah dua kata untuk kawan-kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus menanti tadi sebab kita betul-betul ada sedikit technical issue malam yang mencabar selepas 1 minggu kita break. So insyaAllah hari ini kita bawakan Dr. Siti Fatimah ataupun kita panggil kawan baik kita ni Dr. Tim. So yeah. So we're going to start in a while. Over to you, Dr. Syamsul. Before that, mungkin saya boleh bagi a little bit of background Dr. Siti Fatimah Islamic University Malaysia and dekat kuliah mana Doktor? Kuliah of Education. Kuliah of Education. Great. Okay, Dr. Siti Fatimah adalah alumni kepada pendidikan UKM. So, right, over to you, Syamsul. I think that without further ado, kita minta lah kan Dr. Tim kita sembang-sembang sikit. Sebab soalan ni menarik minggu ni sebab saya yakin lah semua pelajar-pelajar yang buat PhD ke, buat master ke, publication, I think that one of the experience yang kita kena lalui kan. Cuma isu dia mesti ada pengalaman, mesti ada cabaran. Jadi nak tanya Dr. Tim on the perspective of you. So I think that orang yang kita nak bagi ni untuk berikan penerangan ni Dr. Tim lah kan. Saya rasa sebab kalau tengok kepada publication pun not bad juga, boleh tahan juga kan semasa pengajian kan. Jadi mungkin Dr. Tim share je whatever you want to share. So kita bagi stage ni kat you. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan baik saya, Profesor Madya, Dr. Syamsul dan Dr. Hawati Hashim di atas undangan ini. Okay, walaupun bunyi dia macam sembang santai tapi masih sembang ilmiah lah. Kalau bagi saya ianya satu sembang ilmiah lah. Okay. So malam ni saya nak share lah sedikit pengalaman semasa melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD dan terutama sekali untuk tajuk hari ni ialah untuk menerbit ketika PhD. Okay. Di awal PhD, masa lepas saya start sambung PhD, okay, sebenarnya saya agak tak aktif untuk menerbit. Tetapi walaupun belum aktif menerbit, saya sangat aktif attend workshop, especially yang dianjurkan oleh pihak Fakulti Pendidikan sendiri UKM dan juga Pusat Sizwaza UKM. Okay, tak kira lah yang berbayar ataupun yang percuma apatah lagi kan. Kalau ada iklan je terus join. Terus grab je, tak tunggu lah. Tak ada rasa hesitate langsung, terus pergi. Memang ada iklan terus pergi join, tak kira lah kita ada kawan ke tak ada kawan ke, seorang-seorang ke, memang terus pergi. Biasalah itu untuk dapatkan ilmu. Okay. Okay, kemudian artikel pertama yang saya terbit dan saya tulis hanyalah diterbitkan di peringkat conference. Okay, bagi kita yang dah lepas ni mungkin alah conference je kan. Kalau Dr. Tim masa nak conference tu
ada cabaran tak walaupun ada orang kata check conference je kan, tapi conference itself masa to begin with tu ada juga rasa cabaran tak? Sebenarnya pernah menerbit master tapi kita tolak tepi lah yang master tu. Sebab kalau tengok sekarang macam apalah aku tulis dulu kan. Masa master kan. Okay, so tak kira lah yang master tu. Kita kira yang masa PhD. Okay. Walaupun conference dah tulis ni tapi macam tak yakin lah apa konten dia sesuai ke tak, takut kena reject. Tapi Alhamdulillah abstract tu accepted oleh pihak penganjur. Tapi memang sangat tak confident masa tu. Walaupun saya submit tapi unfortunately tak dapat join conference tu. So cuma artikel tu diterima. Okay, lepas tu itu pengalaman pertama lah. Lepas tu bila dah start menulis, dah cuba untuk menerbit, selalu sangatlah kena reject ni walaupun Scopus je, tapi walaupun Scopus yang berbayar pun masih kena reject banyak kali. Berapa banyak kali kena reject? Nak tahu berapa banyak. Kalau Scopus saja dah lebih daripada 5 kali. Kalau termasuk yang Q dah lebih 10 kali lah. Rejection tu biasa. Tapi kita So bila kena reject dan kadang-kadang kan dia orang ni bila kena reject dia terus macam alamak paper aku tak bagus ke, tapi sebenarnya apa yang you buat bila kena reject tu? Walaupun pada dalam masa tak yakin tu masih yakin paper aku bagus sebenarnya. Keyakinan tu penting. Okay, atau lebih yakin lah shot sendiri. So kita hantar dekat channel lain. Jangan aim kat satu channel je. So kita mesti ada backup plan. Sebenarnya alhamdulillah lah sebab diberi supervisor yang sangat baik yang rajin melayan, biasanya tanyalah dekat SB, ada channel lain tak yang cepat? Sendiri nak cari malas kan, kita busy dengan benda lain, so harap supervisor tanya je ada apa channel lagi yang boleh saya hantar paper ni. Okay, so bila SB dah bagi list tu, okay kita hantar tempat lain pula. Tu sebenarnya jangan putus asa, walaupun yakin tak yakin tu nombor 2 kita hantar dulu. Okay. Kalau saya boleh mencelah kan, the first paper publish tu you generate daripada chapter berapa? Kalau kita boleh, kadang-kadang student macam dia baru tahun 1, semester 1, semester 2 bila supervisor kata start publishing, tapi dia macam duk fikir saya tak buat apa-apa lagi. I mean chapter 3 tak siap lagi, saya tak collect data lagi, macam mana saya nak publish? So first paper tu datang daripada, kalau kita kata chapter lah supaya macam students boleh nampak kan, dari chapter berapa yang your first Kalau yang first yang dipublish kat conference tu chapter 1 and 2 lah, obviously. Chapter 1 pun penting sebenarnya. Kita masih boleh korek buat paper. So chapter 1 and sedikit chapter 2. Kemudian paper yang sama kita olah lagi, tambah baikkan dan berjayalah diterbitkan di Scopus. Itu pun masih kebanyakan paper-paper saya yang awal-awalnya adalah review sahaja. Alright. Review paper alright. Kebanyakannya review paper. Sebab kadang-kadang dia orang ni macam okay I nak publish paper, so I kena tunggu ada data dulu baru I publish. Tak payah tunggu. Sebenarnya kalau betul-betul boleh buat review paper tu pun dah memadai, dah mencukupi sebenarnya. Ya, sangat. Itu belum lagi SLR punya paper. Ini baru betul-betul yang review. So biasanya kalau untuk satu paper tu kan, berapa lama masa yang Dr. Tim peruntukkan untuk satu paper? Kadang-kadang mungkin on the first paper tu mungkin ambil masa sikit, tapi based on your practice, berapa lama agak-agaknya boleh hasilkan untuk satu paper? Biasanya 2 minggu lah, tak lebih. Alright. Okay. Itu pun 2 minggu yang ada malam yang tak tidur malam. Alright. Ada hari yang tak buat langsung. Dia menulis kena ikut mood kan. Alright. So I think that menariknya Dr. Hawati,
pertemuan pertama saya dengan Dr. Fatimah adalah di bangunan Prof Datuk waktu tu. Betul. That's our first meeting. Tapi sebenarnya nama Fatimah ni dah disebut sebelum Fatimah datang lagi. Oh iya ke? Ya, betul. Ini frankly speaking, yang ni perbualan saya dengan Prof Amin. Prof Amin kata apa? Syam kata dia, I have one good student. Siapa Prof kata dia? Fatimah dia kata dia. Nanti Fatimah akan join. So nanti I do believe dia ni pandai tulis paper. So dia kata macam tu dekat I tau. So I kata wow, it's good. So saya pun nak tahu juga macam mana rupa dia kan. So and the first meeting saya dengan Fatimah ni dekat bangunan bangunan pusat apa Kak Pusat teknologi. Pusat apa? Pengajaran. Pusat teknologi pengajaran. Ya, dekat situ lah pertemuan pertama kami lah. Alright, okay. Dan waktu tu pun saya tengah sibuk juga, sibuk tengah buat paper dan sebagainya. Okey, Dr. Fatimah, bila buat paper ni sebenarnya adakah penting untuk kita lihat orang kata apa, paper ni you kena hantar dekat sini, ataupun at the first stage waktu you nak submit paper tu you macam belasah je, hantar je kat mana-mana dulu, so ke macam mana pengalaman you yang pertama tu waktu you hantar? Okay, sebenarnya nasihat saya kalau yang baru-baru nak try terbit ni kan, refer lah dekat supervisor anda. Macam saya sendiri jumpa Dr. Melo, okay, saya ada paper ni sekian, okay, kat mana saya nak hantar? Cumanya ada sekali saya tersilap, saya tak tanya dulu ini jangan ulang lah. Kita kongsi lah kan. Pengalaman yang tak berapa best, saya terhantar dekat jurnal yang bukan Scopus. Sedangkan ada data dalam tu. So Dr. Mula pun cakap, okay, selayaknya paper ni untuk Scopus, kenapa hantar kat sini? Alamak, saya dah terhantar. Dan di-publish lah. Tapi waktu dalam proses tapi kadang-kadang dalam proses macam mana Kak? Sorry. Dr. Syamsul, silakan. Kadang-kadang bila kita terhantar tu, adakah terhantar tu macam okay, I dah hantar, memang boleh tak kita tarik balik dan sebagainya once you dah hantar kan? Contoh kan kita dah hantar, tiba-tiba kita rasa macam I rasa macam tak nak lah, I nak tarik balik. Is it can be happen? Sebenarnya tak boleh lah. Sebab lagipun yang saya hantar tu dalam Malaysia punya universiti. Alright. So kita dah diterima, dah dapat surat, so terpaksalah teruskan. Dah bayar. Dah bayar, dah bayar. Dr. you soalan you tadi. Tadi bila saya tertarik bila Dr. Fatimah kata hantar tanpa refer kepada SV. Kadang-kadang macam mana nak ialah kita sebagai pelajar kan, kita nak bagi awareness lah, nak create awareness ataupun nak bagi tahu student yang sebenarnya Scopus ni dia you have to really check using different platform, ada Skimago, ada Scopus database, and then after a few months dia Scopus tapi dia boleh jadi discontinued Scopus. So itu yang saya rasa ada benda yang students perlu keep yourself updated lah from time to time, sama ada sendiri cari maklumat tu ataupun boleh juga refer kepada lecturers lah. Selalu SV dia akan cepat dapat info, sebab kita macam UKM kita ada PTSL yang akan selalu, dan KRIM yang akan selalu update kita lah discontinued journal, especially Scopus lah. So itu yang sebenarnya kadang-kadang pelajar confuse, bila nampak Scopus dekat dalam website je dia tak check dah atas Scopus, dia hantar je, rupanya dah discontinue. Itu okey lagi. Ni ada yang nampak Scopus terus takut. Tak nak hantar Scopus. Terus takut. Tapi betul lah, macam pengalaman saya sendiri, macam saya dengan Prof Datuk Amin kan. So kebetulan sebelum tu memang pengalaman bekerja tu dah ada, pengalaman menghantar, menerbitkan paper tu dah ada. Cuma tinggal Prof Amin dengan saya ni dia tak banyak cakap sangat. Prof Amin dengan saya ni dia macam ni,
okay, you cuba hantar kat sana. Dia kata cuba you cari kat sini. Tapi dia tak beritahu pun kat sini tu kat mana. So kita kena pandai-pandai carilah. So saya dengan Prof Amin biasanya macam tu. So dan pada waktu tu saya memang tak berminat, tak tepat. Saya secara personal, saya hanya pergi sepanjang PhD saya hanya pergi 3 conference sahaja. Saya lebih berminat untuk publish paper. So memang saya cakap dengan supervisor saya memang datang belajar dengan Prof Amin dan saya memang nak publish paper. Dan waktu tu mulut ni gatal tau. Prof tanya, berapa banyak paper je boleh publish? Saya boleh publish 10, Prof. Wow. Hebat. Oi. Dia tanya, Samsul, you boleh publish berapa? Saya boleh publish 10. Okay, tak apa, it's okay, never mind. Okay, 10, bagus. So we work on 10. Tapi I tanya dengan dia, I cakap dengan dia, Prof, tapi isu kedua adalah kadang-kadang we have the idea tapi kita tak ada duit. I think that duit ni pun cabaran juga kan. Mungkin Dr. Fatimah boleh bantu yang tu. Okey, saya nak tambah sikit lah yang cerita Prof Amin tadi. Rasanya kalau anak-anak Prof Amin memang dia tak galakkan untuk pergi conference. Betul. Dia kata jangan membazir pergi conference, publish terus paper. Publish terus paper. So kalau I pergi conference pun, I pergi conference yang murah, yang betul-betul just for the sake of to get networking. Betul. Speaking, most of dia memang takkan benarkan. Dia kata you just go to publish. Right. Ayat ni jangan membazir duit, bayar conference. Jangan bazir duit, bayar conference, you terus publish. Itu ayat. Publish je. Sebab dia yang keluar duit kan. So kita macam kita buat je lah kan. Betul lah. Macam macam saya kalau cerita pasal fund, alhamdulillah saya punya supervisor memang sangat banyak lah dia punya fund. So semua artikel yang dipublish di-sponsor sebenarnya oleh fakulti dan KRIP kan. Betul kan Dr. Hawati? Grant juga, grant. Grant. Betul. Saya pun hampir paper saya tu yang saya kata yang saya janji tu, ke semua paper tu semuanya bergrad lah semua, maksudnya semuanya dibiayai. 10 lah ya. 10 betul 10. Saya buat 10. Betul 10. Betul 10. Even sebenarnya 15. Oh, okey. Even sebenarnya 15. So keseluruhan sekali 15. Maksudnya lagi 5 tu adalah sewaktu tunggu viva. Cuma yang contohnya lah macam contoh macam saya kan. Kalau saya tak ada duit macam mana agaknya, macam contoh macam kita bernasib baiklah, mungkin sokongan kita kuat, mungkin supervisor kita pun ada grant banyak dan sebagainya. So macam mana mereka yang ada masalah dengan fund, macam mana agaknya Dr. Fatimah nak nasihatkan mereka ni? Okey, bagi saya lah, ini personal punya opinion kan, mungkin kita boleh cari 2-3 orang kawan dan share. Yuran tu kan kita boleh share. So kuranglah sikit. Cuma partner yang betul-betul contribute lah. Lagi satu kan, macam saya pernah approach rakan di luar negara. Okay. Kita boleh ajak mungkin mereka sebenarnya banyak grant. Mungkin cuma mereka pun sebenarnya perlukan kolaborasi dari luar. Cuma kita yang kena approach lah. Kita yang kena buat first step kan. Betul. So bila kita contribute dengan penulisan kita, mereka mungkin boleh contribute dengan fund. Itu salah satu cara lah. Salah satu cara lagi sekadar berkongsi yuran penerbitan. Okay. Right. Okay, kalau kita tengok macam contoh kan, kalau dulu saya yakin, kalau dulu nak terbitkan Scopus, sukar sikit lah, memang mencabar lah. I think that kalau kita boleh tembus Scopus tu dah memang kira best lah. Tapi hari ni Scopus macam everywhere kan. I think that most of the conference with paper yang Scopus, even though sekarang ni kebanyakan kita juga melihat kepada WOS dan sebagainya. So adakah salah kalau kita hantar paper kita yang tidak berstatus Scopus ataupun WOS, ataupun bagaimana yang itu? Sebenarnya kan bagi pandangan saya lah, ini pun berdasar daripada apa yang pengalaman yang kita dapat kan masa PhD, sangatlah rugi kalau paper kita tu berkualiti tapi dia hantar
ke bukan Scopus. Macam Right. mungkin kalau tak ada fund pun bayar duit sendiri pun macam berbaloi. Betul. Ada satu paper saya yang mengambil masa lebih daripada setahun untuk dipublish Scopus. Walaupun Scopus tapi lama. Tapi bila dah dapat tu, dah dia cakap publish tu, dia punya perasaan riang tu. Lega tu satu macam lah kan. Lain macam lah setahun tunggu. Macam Dr. Hawati tak apa, dia tiap bulan dia publish paper. So Itulah. Tak agak dia tiap bulan. Ini pun nak pitam lagi. Okay, talking about that kan, Dr. Apa tu, Hafsyat, your pengalaman tadi, saya rasa macam ada sedikit lah mungkin dah start mula talk on cabaran kan. Dari segi apa tu, bila cakap pasal fund tadi, duit, mungkin itu adalah satu cabaran. Selain daripada tu, macam mana dari segi pengurusan masa? Is that also cabaran yang perlu diatasi oleh pelajar? Sebab kadang-kadang yalah student ni dia mindset dia adalah I want to spend my time untuk siapkan thesis from my chapter 1 to chapter 5. They have time to look at other things macam publication dan sebagainya. What would be your opinion? Okay, sebenarnya kita dah buat thesis kita. So kita kena work smart sebenarnya. Jangan terlalu fokus nak menulis artikel tu sampai lupa sebenarnya yang kita dah tulis pun artikel tu. Cuma kita nak keluarkan balik. Itu pentingnya kita pergi bengkel-bengkel tadi tu. Yang awal-awal asyik pergi bengkel kan, tak tahu dapat apa, sebenarnya ada banyak input yang kita dapat daripada bengkel-bengkel masa dulu yang kita boleh praktikkan, yang kita boleh apply balik masa menulis artikel. Kalau diikutkan boleh tak boleh tak share antara bengkel yang Dr. Tim pernah attend? What kind of bengkel yang pernah attend sebelum ni? Banyak sangat, daripada semudah-mudah tajuk bengkel tu macam pengurusan literature pengurusan tu, Mendeley, sampailah ke bengkel menerbit ke Q1. Tapi antara bengkel yang sangat terkesan untuk saya adalah bengkel yang Prof KJ. Yang tak pernah terkesan dekat bengkel Itu sangat-sangat macam membantulah dari segi penulisan artikel. Ya, sangat bagi impact. Kalau tak pergi memang rugi. Sebaik pergi. Sifu. Saya pernah berbengkel dengan Prof KJ waktu tu dekat peringkat UiTM lah kan. 3 hari. Setiap hari doa bila nak habis bengkel ni. Cakap pada dia punya intense dia memang intense. So kadang-kadang dia rasa macam dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat, tapi intense kan, dia macam-macam lah benda yang dibuat kat kita kan. Tapi pengalaman dengan Dr. JJ betul, KJ betul, pengalaman yang baik sebenarnya. So lagi sebenarnya lagi susah bengkel tu lagi bagus kan sebenarnya, percayalah. Walaupun kena jerit kan. Betul. Kena jerit. Apa tu? Maksudnya Dr. Tim banyak join bengkel untuk upgrade your knowledge lah. So adakah kemahiran menulis tu dapat daripada sertai bengkel ataupun as you publishing you get the skills of writing ke, macam mana? Sebenarnya skill menulis tu dapat daripada bacaan jurnal tu sendiri. Kita tengok orang punya kan. Kita tengok Q1 cara penulisan orang ni macam mana. Kalau Scopus macam mana. Kita boleh sekarang macam kita tengok jadi kita dah tahu dah ini boleh publish kat mana. So dari segi bacaan dan apa orang kata observe. Tengok kan. So kita dapat daripada situlah skill-skill menulis tu. Sebab kita sendiri tahu kan paper kita tahap mana kan. Tapi adakah macam contoh kan macam Dr. Hawati dengan Dr. Tim, mungkin you all dalam bidang language. Kan, so I think that mungkin bahasa itu bukanlah macam besar sangat kan. Maksudnya bahasa tu mungkin
lah bidang you all, so tak ada siapa nak deny kan. Tapi macam contoh macam saya kan, kadang-kadang saya memang ada masalah dengan cakap, memang pandai lah kan. Nak menulis ni cerita benda lain, ni cerita lain ni nak menulis ni. Ya ke? Pengalaman saya adalah saya tahu kelemahan saya menulis. Saya tahu kelemahan saya menulis. So apa yang saya buat adalah kenapa saya nak tulis, kenapa saya nak terbit banyak, because of I want to get feedback from others. Maksudnya bila saya menulis, saya nak dapat feedback tu daripada others supaya saya boleh baiki, pertama baiki penulisan saya dalam jurnal tersebut, yang kedua saya boleh baiki penulisan saya dalam tesis saya. Ya. So sebenarnya memang betul menulis untuk orang yang bukan mahir bahasa macam kami ni, macam saya ni, kalau kita melihat daripada aspek tu memang dia akan jadi cabaran. Kan, jadi kalau kita boleh tukar cabaran tu, maksudnya beranikan diri kita, hantar je lah. So mungkin kena ada kawan baik macam Dr. Hawati ke, Dr. Tim ke, boleh tak you tolong tengok sekali lalu je. Kan, tolong tengok sekali lalu je. Tapi that's the learning process. Tapi you tak boleh bergantung pada Dr. Fatimah ataupun Dr. Hawati all the time. Betul. Kan? Hantar je. Tak rugi pun sebenarnya kan. Setakat hantar dekat BJIET tak lah. Nak tanya kan, cakap berkenaan dengan Dr. Syamsul mention about language, mention about probably content jugalah kan. Bila SV bagi feedback, bila macam Dr. Tim dah buat satu draft and of course you send to your SV, maksud SV akan comment, ada tak rasa macam buat cepat-cepat ke ataupun aduh pening, larikan diri sekejap, seminggu dua, sebulan dua, lepas tu datang balik ke? How do you take those kind of proses bila kita bagi feedback, okey doktor, tapi sebulan, 2 bulan hilang terus. Macam mana tu? Okay, kalau bab yang tu sebenarnya kan, mungkin kita perempuan complicated sikit kot. Bergantung kepada mood. Taklah, tak ada mood tu. Okay. Kalau balik-balik pun tak ada mood, tak jadi apa. Kita relax sekejap. Revise balik, dalam lepas 2-3 hari baru start buat correction. Kalau ada masa, balik terus buat. So memang totally depends on the mood. PhD, thesis, artikel memang depends on the mood. Tapi janganlah yang sangatlah mood tu. Kan tak habis. Sepanjang masa pun tak ada mood, payah juga ya. Tak boleh. Alright. Tak produktif Tak produktif. Jangan ikut sangat mood tu. Tapi itulah kadang-kadang kita pun ada satu perasaan juga, tak tahulah, kadang-kadang kita ni kadang-kadang ada satu perasaan yang tak boleh dikritik kan. Kadang-kadang bila SB kritik kita rasa macam insecure, kita rasa macam kenapa ni kena kritik ni, padahal dah spend masa banyak ni kan. Lepas tu bila dah kena kritik dengan SB, lepas tu kena kritik pula dengan orang yang dengan reviewer kan. Nak kena ambil kisah sangat ke pasal kritikan ni? Ke macam mana Dr. Fatimah? Ni tu Dr. Okay, bagi saya kan, pengalaman saya publish pernah cuba publish di Q1, Q2, Q4. Okay, kadang-kadang ada kritikan yang kita totally boleh terima. Kadang-kadang ada yang bila kita dah discuss lah, kita dapat kritikan, kita discuss dengan SB kita. Doktor ni macam mana semua kan. Kita keluarkan balik point tu, kita revise balik point tu. Ada sesetengah yang reviewer mungkin tak tahulah, mungkin dia baca lebih kurang lepas terus komen negatif. Ataupun mungkin cara penulisan kita sendiri yang tak sampai. Jadi kalau macam terlalu major, macam saya sendiri kalau terlalu major correction tu, kita cuba hantar tempat lain pula. Kalau tak mampu nak ikut apa yang diberi komen tu, kita hantar tempat lain. Kalau mampu, kita boleh ikutlah, rectify lah apa yang perlu. Okay, saya ingat saya dulu, kita biasanya
macam contoh tadi I suka macam Dr. Fatimah, Dr. Harwati cerita pasal yang scopus, tak scopus, discontinue, tak discontinue dan sebagainya. I think that sebagai seorang pelajar juga kena ada sedikit pengetahuan dah untuk perkara tersebut, sebab kadang-kadang you tengok you tengok sini-sini tahun 2018 tengok semua kencang je publish scopus dekat satu tempat ni kan. Tiba-tiba you ingat scopus, tak scopus sebab sudahnya. I think tak betul lah kata Dr. Awati tu macam contoh macam database macam Skimago tu is the very simplest one yang you boleh refer. Dan you boleh tengok status jurnal tu, dan sebenarnya bila nak hantar jurnal ni kita sendiri kena tahu sebenarnya jurnal tu jurnal yang baik, jurnal publisher tu yang macam mana, apa skop dia dan sebagainya. Right, kadang-kadang kita lakukan kesilapan begitu juga. So untuk pengalaman Dr. T macam mana itu? Okey, yelah sebenarnya skill-skill tu saya pun dapat daripada kawan-kawan, daripada senior. Saya rasa sangat perlu untuk kita revise balik kelas metodologi untuk garapkan skill-skill yang Dr. Syamsul sebut tadi. Skill tengok masa satu Skimago, JCR tu semua memang sangat penting untuk menerbit. Lagi satu kalau macam saya kan, BFF saya masa menulis adalah 2, Mendeley dengan Turning In. Oh, itu memang you punya best friend tu? Best friend sampai sekarang. Tak boleh berpisah. Walaupun nak buat proposal masih guna Turning In. Betul. Penting, sangat penting. Itu sangat basic. Mendeley, Turning In tu sangat basic. I think kalau benda-benda basic macam ni yang kena apa yang kita kena masukkan sekali dalam research methodology kelas tu. Betul. Okay. Dan kalau kita tengok kan dekat doctorate support group tu, betul. Masih bertanya kita nak guna reference guna apa, EndNote ke yang bagus, apa ke. Sebab mungkin masih dah halfway through PhD pun masih tercari-cari. Mana nak guna yang senang, padahal kalau kita start guna Mendeley terus habislah kita solve lah. Dah solve lah. Kan, dah. Habis klik je terus keluar 200 ke 400 references. Patutnya waktu yang hantar Viva tu yang bahagian reference tu patutnya dah tak ada masalah, tak discuss patutnya. Tak payah pening-pening dah. Okay. Itu yang kadang-kadang I think that kadang-kadang kita jadi orang kata apa inefficient sebab ada banyak benda yang kadang-kadang kita buat 2-3 kali. Padahal benda yang mudah tu yang remeh tu menyusahkan. Kadang-kadang menulis tak jadi masalah. Betul, menulis mudah. Saya boleh share sikit lah Syamsul. Kalau saya boleh share, saya suka kalau bekerja dengan tim ni sebab dia guna Mendeley. Jadi kalau bila satu journal reject, kita nak submit kat journal yang lain, I just cakap tim kena reject, kita kena hantar journal lain. However, the reference citation style dia punya formatting lain. Dia pakai let's say IEEE ke Vanguard ke kan. It's fine. In apa tu orang kata blink of your eyes dia dah terupak tukar. Senang sebab pakai Mendeley. So it's very easy. Super convenient pakai Mendeley kan. Kadang-kadang kita suka cari benda yang susah, cari benda yang complicated. Kita macam nak belajar kan, kadang-kadang pada I macam you belajar, okay dah pandai buat, okay you pegang lah yang itu kan. Kadang-kadang memang ada banyak lagi benda-benda yang baru-baru. Betul. Some of the basic skills selain daripada menulis, betul. Software membantu. Right, okay. Lagi Dr. Fatimah, apa lagi cabaran agaknya yang dihadapi oleh mereka ni nak menerbit? Nama. Kan, ni selalu jadi isu kan? Nama siapa datang dulu? Kalau saya Rahman dululah. Alright, nama datang. Once dah guna Rahman tu sampai sudah kita kekalkan. Sudah, dia akan kekalkan kan. Kadang-kadang nama juga main peranan penting. Ya. Kadang-kadang paper nombor 1 nama Fatimah. Paper nombor 2 nama Rahman. Lepas tu ke Rahman Fatimah. So konsistensi tu tak ada. Right. Kita kena konsisten nama. Itu sangat penting. So lagi satu Fatimah, bila bercerita tentang publication, sudah pasti nama author juga memainkan peranan penting. So
How do you deal with this? Macam mana you deal dengan benda-benda macam ni? Maksudnya dengan author lain lah. Dengan author lain, maksudnya dengan supervisor you, dengan author lain, macam mana you deal with it? Sebenarnya kalau ikutkan kita sebagai student, kita yang tulis thesis tu, jadi nama kita selalu yang pertama. Betul. Lepas tu kita boleh letak corresponding author untuk supervisor. Especially kalau funder datangnya daripada grant supervisor. So corresponding memang SB lah. So memang itu tak pernah jadi isu lah untuk saya. Dan sebenarnya betul, saya juga sama juga, tak pernah jadi isu. Cuma kadang-kadang ada rakan-rakan saya di luar sana lah tanya, kan nak letak nama siapa dulu kan, nak letak nama SB dulu ke nak letak nama I dulu. So I think that mutual agreement between supervisor dengan pelajar tu dia kena clear lah. I think that most of the supervisor akan kata letaklah nama you because of what? Because of at the end of the day you akan balik ke universiti you masing-masing, and then Saya teringat bengkel Prof KJ kan, cerita pasal publication ni. Kami semua dalam Dewan Budiman tu ditanya, apa syarat untuk letak nama? Supervisor dulu ke, student dulu ke, co-workers dulu ke? Bila kita buka balik syarat tu adalah atas persetujuan. Bukannya siapa banyak menulis, siapa tak menulis. Betul. Atas persetujuan bersama. Walaupun kita ajak lagi 20 orang pun untuk masuk sekali, dia tak contribute apa-apa. Tapi kalau kita bersetuju untuk berkongsi, tak jadi masalah. Tak jadi masalah kan? Maksudnya at the beginning tu kita dah ada mutual agreement kata okay, I number 1, you number 2, you number 3, so dia clear out. So sebenarnya dia tak boleh kira berapa banyak portion paper tu yang dia contribute. Sebab dia kena contribute the whole paper kan. Itu kadang-kadang ada juga kadang-kadang sebahagian tu yang macam dia ambil secebis. So dia letak macam tu. I think that ethics juga main peranan penting lah. Ada juga yang kontroversi yang mana kata supervisor letak nama pertama. Tapi kerja student, yang menulis student. Ini pun sangat kontroversi. Ada yang kata tak beretika tu, perbuatan tu. Sebenarnya masih berbalik kepada persetujuan tadi. Misal kata student tu benar kan? Student kata okey, boleh letak nama doktor nombor 1. Silakan. Tak jadi masalah. Betul. Dr. Wati, macam mana tu Dr. Wati? On your perspective. Macam mana? Tadi kita bercerita untuk yang nama. Sorry, saya at the same time tengah siapkan skrip. Itulah busy. Itu ketugas saya. Okay, berkaitan nama tadi, I think yes, memang benda ni akan jadi usually issues lah. Kadang-kadang pelajar pun takut in a way mereka rasa itu adalah kerja mereka, and somehow they should be the first. Tapi berbalik kepada macam Dr. Tim cakap tadi, it is a discussion. Yes, mutual agreement. You sit down sama-sama all teams of authors. It's a mutual agreement. Maksudnya sekarang ni siapa yang dalam paper ni? If semua orang agree, dan contohnya you yourself pelajar itu sangat dominant, so put your name. Tapi kadang-kadang in a way dekat dalam satu keadaan, dalam satu masa, there are things that we have to strategize. Contohnya kalau macam journal tu sangat berpotensi and dia perlukan nama orang yang familiar dekat dalam area tu. That is macam orang kata apa, strategi. So in a way we will have to agree among us authors. Nama first adalah nama prof, contohnya professor kan, because we want the paper to be accepted. Adalah strategi. Betul. So okay, kita semua agree nama prof pertama, followed by student, followed by second supervisor ke siapa-siapa lah. Tapi at the end of the day kena ada mutual consensus lah, semua orang setuju. So yes, it depends on persetujuan semua. So it is not an issue kalau semua orang dalam kumpulan tu agree. Kalau orang lain disagree, dia orang bukan dekat dalam kumpulan authors itu. Jadi everybody agree.
Macam tu Dia lah. sebenarnya kadang-kadang pelajar tu pun kena buka mulut juga. Dia tak boleh dia tak boleh diam sahaja sebab pelajar tu pun kena tahu juga, mengetahui hak dia sebenarnya. I think that open debate between this tak jadi masalah because of we want to make things clear kan. So bila kita clear, kita nak kerja pun kita happy. Alright? Betul. Betul. Sebenarnya SB pun okey je open for discussion. Maksudnya Betul. kalau I myself, I akan tanya. Student akan tanya. My students biasanya dia akan tanya, Doktor, arrangement of nama macam mana? So I akan kata your name first lah. Unless kalau macam bila paper tu kena reject, kita pusing cara ataupun bila paper tu tak cantik. Contohnya paper tu kena reject. Tapi I contact the students issue semua, lepas tu I kata it's okay, I take it from here. So bila I take it from here, I operate the whole paper and everything. Student pun mungkin dah tak berani nak campur sebab paper tu dah kena reject banyak kali, and then leave it to me. I kata, contohnya Mati rajin operate paper. Student. Water pakar operate. From now on, let me just twist the paper and everything, nak tembus je so that it is with high rate of acceptance lah. So itu boleh bincang kalau at the end of the day student kata okay doktor, since you have operated the paper and katakanlah kita tukar dalam 50%, 60%, banyak dah kita tukar tu. So at the end of the day semua orang agree, contohnya saya, my name should be first, macam tu lah. In some situation everybody should be aware of what condition yang betul make tukar arrangement dan function. So everybody should, orang kata there's no issue, student mesti nama pertama, student masih own the paper. Yes, it's your work. Cuma there are times yang kita kena sit down and strategize. Macam tu lah. So but everybody was in that sense. Saya suka bila macam Dr. Tim kata, bila kita sebut perkataan operate operate paper kan Dr. Tim. So macam mana Tim operate your thesis kepada beberapa paper? Soalan tadi saya macam tak tanya lagi. Your thesis berapa end up paper tadi? Sebenarnya kalau nak cerita operate ni kena buat another session kot. Macam mana operate ni? Ini bagus ni. Satu tajuk yang menarik kan Dr. Syamsul? How to operate your thesis. Berapa paper, chapter 2, berapa paper, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Menarik tu. Simpan. Dr. Syamsul, nanti kita boleh set one, boleh sembang macam mana, apa dia? Boleh take note macam mana strategi kan? Sebab kadang-kadang strategi tu pun penting juga because of kita nak menyediakan diri kita untuk viva tersebut. Sebenarnya skill tu sangat mahal Betul. Nak korek thesis tu, nak operate thesis jadi paper tu, skill tu sangat mahal. So itulah. Nanti kita buat sesi lain ke? Buat sesi lain. Itu nak boleh work smart. Kita tak boleh, kalau work hard je susah. Lambat kita tak boleh publish sebulan sekali macam Dr. Wati. Betul, Dr. Wati dia work on the air dia waktu tidur pun tangan dia menaip. So jangan. Apa tu? Okey. Tadi saya teringat tanya, ya Allah, masa sangat mencemburui kita. Tak apalah kita drag sikit lah, tadi kita mula lambat kan. Bila Dr. kata tentang fund tadi kan, what's your opinion from your point of view sebagai seorang pelakar, kena sentiasa mengharapkan SV bantu dari segi bayar fees ke, ataupun you think of the fees on your own, kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada bayar je lah, nak buat macam mana kan. There are some students macam dia orang macam sangat takut nak spend the weight untuk publication. What is your opinion on that? Sebenarnya kita sebagai student jangan maaf ya kalau ada pelajar yang kita sebenarnya jangan kedekut nak publish paper guna duit sendiri. Lagi-lagi kalau kita pergi conference kan RM200-300 just spend, sebab in the end of the day benda tu kita punya juga. Betul. Bukannya kat orang lain. Dia ada return of investment yang you tak nampak pada hari tapi you akan nampak kemudian hari kan. Mungkin macam saya kan, menjadi pelajar PhD yang belum bekerja, yang belum ada permanent job. Betul. So bila habis kita nak
cari nak secure kita punya job kan. Antara benda yang ditengok adalah publication. Betul. Hmm. So tak rugi kita invest awal-awal. Bayar je. Tutup mata bayar. Betul. Sebab I think that macam-macam event macam kami kan, macam UiTM, event kami adalah comprehensive university kan. But still looking at dulu Dr. Tim pun bekas juga, bekas bicara UiTM kan. So still lagi look on the papers juga untuk jadi orang kata apa, sebahagian daripada kriteria yang nak dilihat kan. So kadang-kadang memang kena berbelanja sedikit lah. So kadang-kadang dan SB juga sebenarnya main peranan juga. Kadang-kadang kalau kita nampak pelajar tu ada potensi untuk menerbitkan, mungkin kita boleh bantu, kita boleh sokong. Dan pelajar-pelajar juga pun kena ada sifat yang sama lah. So tak ada benda yang rugi lah. We talk about the investment, insyaAllah tak akan ada benda yang rugi. So dia akan balik semula pada kita pada masa akan kan. Betul lah, kalau kadang-kadang saya kira kita ada soalan ke dekat dalam chat? So far tak ada. So far tak ada soalan tak ada siapa yang nak tanya soalan ke dekat Dr. Tim ke, boleh je kita interrupt and sampaikan soalan you all. Tapi so far ni tak ada lagi, belum ada soalan lagi. Tajuk santai sangat ni. Sebab dia publication ni dia tak, pada saya dia skill. Dia betul. You dengar je I think tak cukup. Dia macam you kena duduk depan, buat and then have the experience macam mana nak buat satu paper tu kan. Macam saya sendiri kan, nak develop skill tu bertahun. Bukannya setahun kita daftar jadi pelajar PhD terus boleh. Ada orang boleh lah, macam saya lambat. Sebab kita nak menghasilkan paper yang berkualiti tu bukan mudah. Bukan mudah, betul. Kalau nak yang cincai-cincai mungkin sekejap je. Sekejap je dapat kan. Tapi nak dapatkan yang berkualiti tu sangat susah. And pengalaman saya saya cerita sikit pengalaman saya menghantar paper ke Q1 Saya ingat paper tu, British Journal Educational Technology. Betul, bijak. Bijak. Paper dah ada dah ni. Tapi dia punya prosesnya sampai kita masa ni dalam bengkel lah sama-sama nak hantar Q1 kan. Kawan-kawan saya dah give up lah terus. Baru nak proses nak hantar. Submission je proses tu. Sebab submission pun macam-macam diminta. Bayangkan ada cover letter, nak kena buat cover letter. Betul. Lepas tu dia tak ada template tau. Kalau macam Scopus kebanyakan dia dah ada template, kita follow je. Ini tak ada template tapi dia bagi apa? Dia bagi guideline dalam bentuk PDF yang berpuluh-puluh page yang kita nak kena go through satu-satu. Baca satu-satu. Sebab antara syaratnya adalah kena ikut betul-betul dia punya manuskrip supaya untuk lepas dia punya, orang kata face validity tu. Face validity dulu, betul. Dan saya takat validity untuk lepas depan tu je. Lepas tu kena reject lah. Betul. I think that bijak tu paling susah kot. Saya pun pernah sangat. Susah kot. Tapi memang honestly memang 2-3 orang kawan saya masa sama sekali tu terus tak hantar dah. Tapi komen dia bagus tau. Maksudnya bila dapat paper tu memang dapat lambat tapi komen dia komen dia memang puas hati. So I suka baca komen dia orang lah, and then dia akan bantu kita juga sebenarnya untuk hantar tempat lain. Biasa komen-komen daripada Q1, Q2 ni sangat-sangat membantu untuk improvise kita punya paper. Betul. Okey, ada satu soalan daripada peserta kita, daripada kawan-kawan kita ni. Kalau boleh kongsikan tips utama dalam publishkan paper jenis review. Apa tips utama kalau dia nak publish paper, review paper? Pertama sekali sebelum kita nak tulis review paper tu, kita cari dulu kat mana, tak semua jurnal terima review paper ya. Kalau kita dah ada aim 2-3 paper, kita tengok dia punya kat home tu ada about the journal. Kita tengok apa jenis paper yang diterima. Ada jurnal yang tak terima review paper. So pertama sekali adalah tengok terima atau tak review paper. Ini review paper yang paling basic sekali. Kalau kita dah ada chapter 1, chapter 2,
kita ambil je, keluarkan, ikut guidelines, introduction, metodologi semua, jadi dah paper. Biasa review paper kita tak ada metodologi. Betul. So cumanya discussion kena strong untuk review paper. Yang bukan SLR SLR tu another story. Itu SLR sangat tinggi lah kualitinya berbanding review paper yang biasa ni. Kalau review paper ni discussion tu, what kind of discussion yang sebenarnya what types of discussion yang sepatutnya berlaku kat situ? Kalau kita tengok komen-komen daripada jurnal kan, discussion yang strong adalah discussion yang memberi impact kepada stakeholders. Dan kalau kita untuk student, beri impact ke student, kalau kepada industri mungkin kepada industri kan, kalau kepada cikgu dan sebagainya lah. Jadi discussion, strong discussion tu antara sebab-sebab yang paper kita kena reject. Sebab saya dah selalu kena reject dengan Scopus, walaupun Scopus kan selalu kena reject kan. Antara komen-komennya adalah discussion kita macam tak strong. Memang kita tengok dekat chapter tu kita ada literature review. Tapi untuk mendiscuss secara critical dan analytical tu sangat susah. Sangat susah, betul. Kan? Kadang-kadang dah bagi full concentration dekat situ, tiba-tiba discussion tu kadang-kadang biasanya kita lompong sikit kat situ. Ya, betul. Fokus kat situ kan. Ada soalan lain? Soalan lain tak ada lagi, mungkin Dr. Awati kot ada soalan. Tim, macam mana kalau orang tu, pelajar tu, dia tak ada masalah tapi dia tak nak pula menulis macam mana? itu sebenarnya kita sebenarnya dalam hidup kita banyak jumpa orang macam tu. Ada je yang tak suka publish kan? Ada je kan. Dia tak ada masalah duit pun tapi macam aduh susahnya nak kena suruh publish lah kan. Tak, tapi takut nanti dia realise bila dia nak graduate dia perlukan benda tu. Waktu tu dia baru dia panik. Dia kalut seorang tak apa, dia kalutkan SB sekali. Itu masalah juga tu. SB kena selalu remind kot. Ni awak punya requirement ni kena lepas. Kena lepas dulu. Kadang-kadang pelajar dia tak realise macam saya tak pasti kat universiti lain Dr. Syamsul, tapi kalau di PM, Fakulti Pendidikan, sebelum pelajar nak masuk Viva dia dah kena ada cukup syarat publication. Baru dia boleh masuk Viva. Sama kan? Jadi kadang-kadang pelajar ni dia terlalu fokus kepada tesis, lepas tu dia nak siapkan tesis, bila habis tesis dia kalut pula nak hantar Viva sebab nak bayar yuran. Yang kita terima lah. Nak kalut hantar Viva tu. Tapi end up sebenarnya tak publish lagi. Jadi publish tu bukan hari ni hantar esok publish. Ya betul, masa paling 6 bulan kan. Itu 6 bulan tu paling cepat. 6 bulan tu kira paling cepat. Kalau setahun tu dah kena bayar yuran 2 semester. Betul. Jadi ada things yang kadang-kadang pelajar ni kita nak kena keep reminding, you kena start publishing. And then menarik juga soalan peserta tadi yang bertanyakan tentang tips untuk how to write a review paper lah kan. Review paper ni sebenarnya I personally believe that it is not easy to write a review or a review paper or a concept paper lah yang tak ada data. Because if you have data, you have something to show. It is much easier to convince reader using your data. As compared to conceptual paper, you don't have the data. You want to discuss on literature review, other studies, past studies, and you want to convince people at the end of the day something need to be done and what are the implications. Itu yang tadi part discussion tu kena strong. Kalau part discussion tak strong, you will be ended up dengan merely stating saja. Don't describe balik literature review tu, which is itu yang bukan banyak tu kena reject. Because a conceptual paper, a review paper, it has to be something that is synthesized, criticized, discussive, and in the end ceritakan the implication. That implication part is very important dalam conceptual paper, or else it is just a mere literature review. Cerita literature review saja, none other reviewing past. Itulah.
Okey, ada satu soalan daripada rakan. Macam Okey. Saya nak tanya, apa pandangan Prof Doktor kalau kita publish penulisan atau diskusi ilmiah kita di akhbar, adakah akan memberi kesan negatif kepada kualiti penulisan ilmiah tersebut, lebih-lebih lagi kepada mereka yang mula-mula nak berjinak dalam penulisan ilmiah, menulis di dalam ruangan akhbar? penulisan kreatif lah ruangan akhbar ni penulisan boleh Kreatif lah. Okay, siapa nak jawab? Macam nak jawab tu? Siapa nak jawab dulu? Cuba saya kongsi sikit lah sebenarnya okay, penulisan kreatif dengan penulisan ilmiah sangat berbeza ya. Mungkin secara boleh lah, bukan kata sekadar bersuka-suka. Mungkin itu adalah latihan menulis kepada kita. Tapi untuk menjadikan itu adalah skill untuk menulis artikel, mungkin membantu dari segi menulis implikasi ataupun kesimpulan. Betul. Kalau part-part lain saya tak nampak di mana pentingnya menulis di akhbar itu membantu dalam penulisan akhbar. Saya pernah publish di Bulletin APB. Okay. Sangat santai, terlalu santai untuk dijadikan bahan ilmiah. Mungkin boleh lah, tapi kalau penulisan kita tu dah tahap ilmiah, kenapa kita nak publish kat akhbar? Kita publish kat Scopus terus. Kan? Betul. Sebab gaya ataupun kaedah dia tu pun tak sama sebenarnya. Sangat berbeza. Sangat berbeza. So tapi mungkin macam saya setuju jugalah macam Dr. Tim kata, nak gunakan itu sebagai medan untuk latihan, untuk cari pengalaman yang berbeza, why not? Boleh. Why not? Tak ada masalah. Alright. So ni ada juga yang kawan-kawan kita suggest ni, lepas ni kena pula buat bengkel pasal apa? Pasal paper. InsyaAllah boleh kan, kalau kita boleh. Jadi tak ada masalah kan, nak kongsi-kongsikan perkara macam ni. Alright. Okey, Dr. Wati, mungkin last word daripada Dr. Fatimah untuk publication ni. Dr. Fatimah, mungkin last word daripada you. Okay, Dr. Wati nak start dulu? Dr. Wati nak start dulu ke? Dr. Wati, perangan sekejap Okay, Dr. Wati, mungkin last word daripada you on paper on this. Lost. Maaflah, hati macam sedikit keletihan sebab saya sebenarnya baru je sampai Kuantan. So sekarang ni tengah online daripada hotel kat Kuantan lah. So sampai-sampai je tu orang kata belum orang kata jet lag lah sebenarnya lagi. Saya tak ada lah daripada KL Kuantan pun nak jet. Nak menggunakan analogi. Okey, sebenarnya tajuk ni sangat menarik sebab kalau ni ikutkan ada banyak orang kata perbincangan yang sangat mendalam kalau kita nak kata keep saying pelajar tolong publish, you have to start publishing even from your chapter 1. Dan kadang-kadang SV pun keep saying, katakan kalau ada dalam group, kita dah bagi dah jurnal semua, have a look at this journal, try to publish whether if that journal is suitable for your content, try to publish here. Tapi semua macam krik-krik je dekat dalam tu. So in a way mungkin kita lepas ni masa Dr. Fatimah nak conclude nanti boleh juga touch sikit tu macam mana nak beritahu student ataupun pelajar ataupun rakan-rakan kat luar sana yang tengah buat PhD, it is very important for you to start publishing. Yang paling penting sekali saya rasa lah Dr. Syamsul, saya nak conclude malam ni sebenarnya partnership is very important. Partnership between pelajar, supervisor, co-supervisor, tak kisah. It is very important because if you have that partnership punya soul, you will start working professionally. So bila you start work professionally, kita ada mutual consensus, kita contribute sama-sama, kita discuss, we are freely have opportunity to discuss academically on one particular paper. Dan yang paling penting sekali saya nak tutup untuk malam ni lah daripada pihak saya. Saya akan nanti Dr. Syamsul akan share sketch note pada saya adalah
sentiasa berbincang dengan supervisor dan jangan lari daripada supervisor. Kadang-kadang supervisor ni banyak share tapi student selalu macam krik-krik. Itulah. Macam tu kan. Yalah, right. So yes, over to you, Dr. Syamsul. I think that maybe last word daripada Dr. Fatimah kot, kan? Sebelum kita wrap, lepas tu nanti saya akan tutup terus lah. Okay, Dr. Fatimah, from you? Okay. Saya sangat setujulah dengan apa yang Dr. Wati kongsikan tadi. Partnership dengan supervisor dengan student sangat-sangat penting. Alhamdulillah saya punya orang kata hubungan dengan supervisor sangat baik. Walaupun kadang-kadang kita takut. Tapi tu pura-pura beranikan diri. Hormat bukan takut, hormat tu lain lah kan. Hormat. Dia hormat berguru kan, hormat berguru. Yang guru, yes. Lagi mungkin kadang-kadang bila jarak umur memisahkan kita, bukan kadang-kadang jarak umur yang berbeza kan. Kadang-kadang kita ada supervisornya muda, pelajarnya agak berumur lah, tapi masih kita kena hormat. Guru tu sangat penting. Okay. Okay, satu saya nak cakap, sebagai student, tak kira lah untuk PhD, untuk thesis ataupun publication, selalu kena positifkan diri. Positif penting, sangat penting tu. Kalau remind diri kita yang kita ni sebenarnya boleh. Sentiasa cakap kita boleh, sempat. Okay. Macam saya kalau supervisor tanya, kita nak publish ni, ada paper tak? Saya terus cakap ya. Cakap ada terus kan, confirm semua. Ada tak ada nombor 2. Nombor 2 je. Ada tu, lepas tu menggagau cari Menggalup. Dia kata paper dah siap belum? Dah. Dah. Padahal tapi belum buat lagi. Itu time lepas tu nanti tak tidur malam korek thesis. Kan. Aduh. Itulah sentiasa positif. Betul. Apa-apa pun jangan cakap alah tak boleh lah, tak sempat lah, tak boleh lah ni, memang tak lepas punya. Tak. Mesti cakap boleh. Apa-apa boleh. Ya. Okay. Tak payah fikir yang nanti jadi apa ke apa. Try squeeze in masa tu. Betul. Cubalah cari jalan ataupun korek lah thesis tu. Mesti ada punya yang boleh disumbangkan kan. Walaupun tak ada. Kalau kita macam dah lost kan, tak tahu nak korek, try je. Jangan give up sebelum mencuba. Betul. Setuju. Alright. Betul. Okay, thank you Dr. Fatimah. So, alhamdulillah, saya melihat daripada perspektif saya setuju apa yang Dr. Hawati katakan tadi, begitu juga dengan Dr. Fatimah. Dan sebenarnya pada saya diorang tengah belajar, gunakan masa ni sebab kita tak pasti lagi sama ada nanti waktu you kerja you boleh maksimum macam ni tau. Maksudnya walaupun saya masih giat mak aktif menulis dan sebagainya, tetapi saya rasa sewaktu belajar tu dia punya giat menulis dia tu berbeza. Dia punya semangat dia punya kehendak dia kan, keinginan dia tu sangat berbeza. Jadi gunakanlah ruang yang ada ni, kelebihan yang ada ni supaya boleh menerbitkan lah. Pada saya bukanlah angka berapa banyak yang diterbitkan. Pada saya yang penting adalah pengalaman menerbitkan itu supaya kita boleh bantu kita bila kita jadi supervisor pada masa akan datang, kita boleh bantu pelajar-pelajar kita juga. Itu sebenarnya yang kita nak lakukan. Pada saya jumlah berapa banyak dan sebagainya itu mengikut kepada kemampuan individu masing-masing. You rasa you boleh publish banyak, you go ahead. Tapi you rasa macam you nak publish sikit, is go ahead. Tapi yang penting pengalaman. Alright. So saya sangat gembira kerana hari ini kita berjaya mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan menerbit ketika PhD, pengalaman dan cabaran, dan saya rasa ada banyak lagi cabaran-cabaran yang lain. Saya cuma nak buka sketch note tapi Dr. Hawati nampak gaya macam tak berapa dia tak update. Macam tak serius. This time around, I think maybe because of the internet connectivity dan sebagainya. So saya tak dapat nak tengok secara keseluruhan. Mungkin kalau misalnya kata Dr. Hawati boleh share screen daripada sana ke boleh? Ke tak boleh?
sebab saya tak dapat nak saya tak dapat nak view the file. Cuma yang menariknya adalah minggu hadapan kita bawa sekali lagi Dr. Nur Zuhana untuk bahagian kedua. Alright, untuk bahagian kedua kajian you tak sampai level PhD lah, apa kata profesor, bahagian kedua. Yang ini hari tu banyak orang demand dengan kita kan. Jadi kita bawakan Dr. Nur Zuhana sekali lagi untuk minggu hadapan. Jadi kita minta kawan-kawan untuk hebah-hebah dan sebar-sebarkan lah supaya minggu hadapan kita boleh dengar sambungan ataupun celoteh Dr. Nur Zuhana daripada pandangan beliau berkaitan tambahan daripada pandangan beliau hari itu. Sebab hari itu masanya cukup. Before that, cuba check your Telegram. Ada send sketch dekat Telegram. Betul, saya tengah saya tengah ambil, kejap ya. Hangat tajuk minggu depan sangat hangat. Tajuk minggu depan pun sangat hangat, insya-Allah. Okey, dah dapat. Sekejap ya. So, okey. So, kita nak share. Alright, ini dia sketch note kita pada hari ini. Okey. Terima kasih Dr. Hawati di atas kepantasan beliau untuk menulis dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan mamai belum sampai Kuantan, insya-Allah. Walaupun dia dalam keadaan separuh sedar ni, kita berjalan. Tapi tak saya kata dia walaupun separuh sedar, tangan dia masih lagi boleh menaik. Tu saya kata dia boleh publish apa banyak. Itu yang sebulan sekali publish tu kan. Apa? So ini adalah sedikit orang kata oleh-oleh untuk rakan-rakan kita kan, supaya boleh dijadikan sedikit panduan lah, lebih kurang macam tu Dr. Wati supaya dapat bantu dapat bantu kita lah sebenarnya, insya-Allah. Alright. So mungkin di pihak kami mungkin dah tak ada apa-apa lagi. So alhamdulillah apa yang kita nak bincangkan telah pun berjaya kita huraikan pada hari ini. Mungkin Dr. Hawati minggu depan tajuknya adalah sambungan tersebut. Alright. Dan insya-Allah untuk bahagian kedua, dan insya-Allah video rakaman ni juga mungkin esok pagi saya akan upload. Saya silap malam ni siap, malam ni dah saya upload. Tengok kepada berapa cepat. Efficient. Cepat. Kadang-kadang saya tak tunggu lama lah. So lepas ni kadang-kadang di sekejap je saya upload untuk kawan-kawan kita lihat lah juga. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fatimah, aka Dr. Tim, dan insya-Allah ada masa, ada peluang kita jemput sekali lagi sebenarnya nak bongkar rahsia tu. Nampak ada banyak rahsia di sebalik senyuman tu. Jadi kita sebenarnya banyak nak dikongsikan tapi tak cukup masa sejam. Sejam je, sebab tu santai je pun. Ini pun kita dah pas 10.22 sebenarnya. Alright, jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. Terima kasih banyak-banyak. Sembang Study siri keempat dah pun selesai. Jumpa Sembang Study siri yang kelima minggu depan. Alright, okay, bye-bye. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay. Oh, macam mana ada yang tanya